Salam sejahtera anak-anak murid teacher yang tersayang. Jadi hari ini kita sambung kelas sains PDPR kita. Okey, dan seperti yang anda sedia maklum, okey, minggu ini kita mula dengan jadual baharu di mana setiap minggu kita ada 2 kali kelas sains dan setiap kali selama sejam. Okey. Jadi sebelum teacher sambung topik kita iaitu topik mengeksperimen, sebab sebelum ini teacher dah mengulas 11 topik KPS iaitu kemahiran proses sains. Singkatan dia KPS, semuanya ada 12. Jadi minggu-minggu sebelum ni teacher dah mengulas 11 KPS dan hari ini kita akhirilah dengan KPS 12 iaitu mengeksperimen. Okay. Jadi sebelum kita mula dengan sesi pelajaran kita, teacher nak terangkan sedikit tentang jadual baharu, macam mana kita akan laksanakan kelas kita. Jadi pertama, jadual PDPR baharu, okay, Isnin 2 petang dan Khamis 12 tengah hari, ini untuk kelas tahun 5. Okey, dan untuk kelas tahun 6, okey, juga pada hari Isnin 9 pagi dan hari Rabu. Okey, pukul berapa teacher tak ingatlah. Okey, tetapi untuk tahun 6 kelas kita pada Isnin dan Rabu. Okey, setiap kelas akan diadakan 1 jam. Okey, kelas sains, 30 minit sesi PDP. PDP ialah pengajaran dan pembelajaran. Okey, iaitu kelas sains macam biasa. Okey, 30 minit lagi iaitu setengah jam lagi kita akan adakan sesi tutorial. Sesi tutorial ini ada 3 aktiviti yang kita akan buat, iaitu sama ada menyalin nota, membuat latihan ataupun membincangkan jawapan yang kamu buat untuk tugasan minggu lepas. Itu dia. Jadi pada minggu ini, sesi tutorial kita ialah menyalin nota. Okey, itu dia. Alright, so kita sambung dengan topik mengeksperimen. Kita mulakan kelas dulu. Jadi, topik mengeksperimen ini mengapa teacher nak ajar secara berasingan? Sebab topik mengeksperimen ini antara KPS yang ke-12 KPS tu, KPS ini adalah KPS yang paling sukar. Okey. Jadi yang pertama, kemahiran mengeksperimen ialah kemahiran merancang dan melaksanakan sesuatu penyiasatan. Jadi KPS 12 ni melibatkan bukan hanya satu, tetapi banyak kemahiran dalamnya. Salah satunya ialah kemahiran merancang. Sebelum kita membuat sesuatu, kita mestilah membuat perancangan. Dan lepas perancangan, kita melaksanakan penyiasatan. Okay? Untuk menguji sesuatu hipotesis. Hipotesis di sini maksudnya sesuatu tekaan ataupun jangkaan. Okay? Contohnya, teacher bagi satu contoh. Tekaan kita ialah seperti haiwan memerlukan udara untuk hidup. Contoh, katakan teacher tak tahu. Teacher hanya agaklah, iaitu benda hidup, haiwan memerlukan udara untuk hidup. Tapi teacher tak pasti. Jadi kita perlukan lakukan satu eksperimen untuk mengesahkan hipotesis kita ni betul atau salah. Jadi yang kedua, pengumpulan dan pentafsiran data turut dijalankan. Di mana kita kumpulkan data melalui eksperimen. Kita dapat maklumat seperti contoh kalau eksperimen kamu melibatkan pengukuran masa, maka data itu ialah mengukur masa lah, masa yang kamu dapat tu ialah data. Pentafsiran data seperti kita belajar di KPS kalau tak silap teacher 7 ke 8, di mana melibatkan kita mentafsir data, iaitu memahami data yang kita dapat. Okey? Dan untuk membuat rumusan atau kesimpulan. Okey. Nombor 3, melibatkan aplikasi semua kemahiran saintifik yang lain. Kemahiran saintifik ni melibatkan KPS dan KMS, iaitu kemahiran manipulatif. Jadi minggu depan kita akan pergi kepada bahagian kemahiran manipulatif pula. Okey, terbahagi kepada 5 peringkat. Jadi ingat, di bawah kemahiran mengeksperimen ada 5 peringkat semuanya. Okey, peringkat pertama, sebelum apa-apa kita mesti merancang penyiasatan dulu.
Okey, di bawah peringkat merancang ada 5 langkah. Langkah pertama, mengenal pasti masalah yang hendak diuji. Contoh macam tadi teacher kata, masalah teacher yang contohlah saya nak uji ialah okey, sama ada benda hidup, contohnya haiwan memerlukan udara. Itu masalah saya yang saya nak kaji. Dan membuat penyataan masalah. Penyataan masalah ni kita buat dalam bentuk soalan. Adakah benda hidup dalam kurungan haiwan memerlukan udara untuk hidup? Itulah penyataan masalah kita. Soalan yang kita nak jawab itu ialah penyataan masalah. Okay, yang kedua, membuat hipotesis. Hipotesis berdasarkan soalan kita buat tadi. Kita tanya, adakah benda hidup memerlukan udara untuk hidup? Jadi berdasarkan soalan, kita buat hipotesis. Hipotesis kita, benda hidup memerlukan udara untuk hidup. Itulah hipotesis kita, jangkaan kita. Okay? Mengawal pemboleh ubah. Di sini langkah yang ketiga dalam peringkat merancang ialah mengawal pemboleh ubah. Sebelum awak membuat sesuatu penyiasatan, kita perlu mengawal pemboleh ubah. Mengawal tu maksudnya kita nak mengenal pasti pemboleh ubah apa yang ada dalam eksperimen kita. Okay? Antara tiga tu ialah pemboleh ubah dimanipulasi PM, pemboleh ubah bergerak balas PB, dan pemboleh ubah malar PS. Okey? Jadi contohnya dalam eksperimen macam teacher kata tadi, haiwan memerlukan udara untuk hidup, betul? Jadi haiwan kita pilihlah tikus mungkin. Okey. Jadi pemboleh ubah dimanipulasi kita ialah kehadiran udara. Kita mesti pastikan ada 2 ekor tikus. Okey, 2 ekor tikus tu kita masukkan dalam bekas yang berasingan. 1 tikus dapat udara, 1 tikus tak dapat udara. Jadi yang kita ubah di sini ialah udara lah, kehadirannya. 1 ada udara, 1 tak ada udara. Itu ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah bergerak balas pula, tikus, keadaan tikus. Sama ada tikus tu hidup atau mati. Itu ialah pemboleh ubah bergerak balas. Yang keputusan yang kita nak tengok ialah pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah malar pula ialah haiwan yang kita guna. Kita tak boleh kata satu balang kita guna tikus, satu balang lagi kita guna belalang. Boleh ke? Tak adil lah. Mesti gunakan haiwan yang sama. Itu maksud dia mengawal pemboleh ubah. Maksudnya pemboleh ubah malar. Iaitu pemboleh ubah yang disamakan. Okey, iaitu jenis haiwan. Contohnya. Okey. Lepas tu langkah keempat, lepas dah kita mengenal pasti pemboleh ubah, kita menyenaraikan alat dan bahan. Apa kita perlukan untuk eksperimen tikus tadi? Of course kita perlukan balang kaca yang ada penutup. Kita perlukan tikus, kan? Kita perlukan 2 ekor tikus. Kita perlukan makanan, air. Itulah. Okey. Sebab kenapa makanan dan air? Kita perlu beri dia makanan. 2 tikus mendapat makanan dan air. Kecuali 1 ekor dapat udara, 1 ekor lagi tak dapat udara. Itu dia. Okey. Lepas dah kita senaraikan alat bahan yang kita perlukan, langkah terakhir ialah menyusun urutan prosedur atau langkah-langkah. Kita susun langkah-langkah kita. Apa yang kita perlu buat semasa eksperimen. Pertama, buat apa? Kedua, buat apa? Contoh. Okey. Teruskan dengan peringkat yang kedua. Dah merancang semua eksperimen tu, dah senaraikan tujuan, hipotesis, dan senaraikan alat bahan, senaraikan langkah-langkah. Akhirnya kita sampai ke peringkat kedua, iaitu melaksanakan penyiasatan. Okay, menjalankan penyiasatan untuk menguji hipotesis mengikut prosedur atau langkah-langkah yang telah dirancang. Jadi kita lakukan penyiasatan berdasarkan apa yang kita rancang tadi. Okey? Peringkat ketiga, dah buat eksperimen siap, kita mengumpul dan mentafsir data. Okey, merujuk kepada eksperimen tikus tadi. Okey, kita dah buat eksperimen, kita biarkan tikus tu selama katakan sehari, 24 jam. Lepas tu balik, kita tengok balik kepada tikus itu, kita dapati tikus dalam balang kaca yang bertutup, dia mati. Tikus yang balang kaca tu ada lubang, dia hidup lagi. Jadi itulah data yang kita nak. Okey, itu data kita. 1 tikus mati, 1 tikus hidup. Itu ialah data yang kita nak. Mentafsir data itu maksudnya kita kena pasti balang mana tikus mati. Kita kena pasti, balang yang bertutup
tikus mati. Balang yang ada lubang pada penutup dia, tikus masih hidup. Nah, itulah cara kita mentafsir data. Okay. Alright, peringkat yang keempat, lepas tafsir data, kita buat kesimpulan lah. Oh, kenapa tikus itu mati dalam balang yang bertutup? Jadi kita pun dapat simpulkanlah kerana tak ada udara. Oleh itu, haiwan memerlukan udara untuk hidup. Jadi itulah kesimpulan kita. Jadi kalau kesimpulan kita dengan hipotesis kita yang awal tu adalah sama, maka terbukti bahawa hipotesis kita itu adalah benar, adalah betul. Okey, kemudian langkah terakhir apabila semua dah selesai, barulah kita tulis laporan. Menulis laporan dengan format yang betul. Format di sini maksudnya ada tujuan, ada hipotesis, ada alat radas, ada langkah-langkah, ada bahagian keputusan, bahagian kesimpulan. Jadi itu maksudnya format yang betul. Dan lengkap selepas penyiasatan selesai dilaksanakan. Okey, itu saja. Jadi kita tengok satu contoh di sini. Ini contoh satu laporan eksperimen dengan format yang betul. Pertama kita mula dengan tujuan. Selalu mulakan sebarang eksperimen dengan tujuan. Tujuan menyiasat hubungan antara kehadiran air dan udara dengan keadaan paku selepas 10 hari. Okay, ini topik ini ialah berkenaan dengan pengaratan. Pengaratan. Hipotesis kita. Jangkaan kita, tekaan kita. Paku akan berkarat apabila terdedah kepada air dan udara. Okey, jadi kita kena buat eksperimen. Kita cuba nak buktikan bahawa paku tu akan berkarat. Kalau kita letak air, letak udara dekat dia, dia akan berkarat. Okey, sebelum kita buat eksperimen macam biasa, kita kena senaraikan pemboleh ubah. Jadi pertama, apa yang kita malarkan di sini? Apa yang kita samakan di sini? Kalau awak tengok dalam gambar, yang sama ialah paku lah. Paku itu sama jenis, sama saiz. Semua tu. Jadi jawapan dia jenis paku. Dimanipulasikan, pemboleh ubah dimanipulasi. Apa yang kita ubah? Tengok dalam gambar ni, apa yang tak sama? Yang tak sama tengok, satu tabung uji ada air pipe. Satu lagi ada kalsium klorida kuntang. Kalsium klorida kuntang ni digunakan untuk menyerap wap air dalam udara. Okey, jadi bermaksud dalam tabung uji ni tak ada air, ada udara tapi tak ada air. Okey, dan tabung uji Z ni pula paku dicelup atau direndam dalam minyak. Jadi minyak ini tidak mengandungi udara dan tidak ada air. Okey. Jadi dimanipulasikan ialah kehadiran air dan udara. Okey, tak nampak. Okey. Ini saya naik sikit. Okey. Alright. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas pula. Apa dia? Semestinya keadaan paku selepas 10 hari. Okey. Jadi tengok radas. Lepas pemboleh ubah kita nak senaraikan radas. Radas dia ialah tabung uji, paku besi, penyumbat getah yang ini kita sumbat mulut untuk tabung uji white. Kalsium klorida kuntang yang teacher kata tujuannya menyerap wap air dari udara. Dan minyak masak. Okey. Lepas daripada radas tambahan kita senarai pula langkah-langkah eksperimen. Jadi 1, 2, 3, 4. Radas disusun seperti dalam raja. Labelkan. Setiap eksperimen mesti berlabel. Kalau awak buat 2 balang kaca mesti label X, Y ataupun A, B. Okey, contohlah. Okey, dan perhatikan keadaan paku-paku selepas 10 hari. Rekodkan pemerhatian dalam jadual. Okey, jadual ni kita kena rekodkan pemerhatian kita. Jadi keadaan paku selepas 10 hari untuk X. X dicelup dalam air. Dan mulut tabung uji dibiarkan terbuka. Maksudnya udara boleh masuk ke dalam air. Jadi jawapannya semestinya paku X akan berkarat lah. Paku Y pula tak berkarat. Mengapa tak berkarat? Sebab tak ada wap air. Tak ada air, dia tak boleh berkarat. Z pula lagi elok. Tak ada air, tak ada udara. Jadi dia memang tak akan berkarat lah. Okay? Jadi X, Y, Z ini hanya paku X sahaja berkarat. Okay? Jadi kesimpulannya, adakah benar
paku akan berkarat atau objek besi akan berkarat jika ada air dan udara. Ya, betul. Jadi kesimpulan kita, pengaratan berlaku apabila objek besi dalam kurungan paku, sebab dalam eksperimen ini kita gunakan paku, terdedah kepada air dan udara. Okey, ini satu contoh lah eksperimen yang kita boleh tulis, laporan eksperimen, format dia macam ni. Okey, alright. Kemudian sesi tutorial pula. Jadi berakhirnya sesi pelajaran kita pada hari ini, dan sesi tutorial ini awak boleh buat di rumah lah, tak semestinya kita buat cikgu tunggu kamu salin depan-depan ni, tak payah. Jadi sesi tutorial ni boleh buat di rumah, salin nota kemahiran proses sains. Teacher dah habis dah mengulas ke semua 12 KPS, jadi inilah masa awak menyalin nota. Jadi hari ini teacher tak mau bagi banyak-banyak, kita hanya menyalin nota KPS 1 hingga 6. Okey, dalam buku nota sains panjang, sains 1. Okey, contoh ini nota yang pertama, teacher nak awak salin. Okey, tak payah lukis gambar, salin ini. Teacher dah forwardkan masuk dalam grup. Grup sains 5M 5P dan grup sains 6M. Jadi awak bolehlah rujuk balik dan salin dalam buku. Okey, tak payah lukis gambar. Okey, ini slide yang kedua. Apakah maksud KPS secara umum? Okey, dan ke semua 12 KPS awak salinlah. Okey, ini sampai 6, sambung 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Okey, salin semua tu. Kemudian slide seterusnya kita pergi kepada maksud kemahiran memerhati. Okey, salin ini dan ini. Okey, teacher pergi cepatlah. Okey, kemudian kemahiran mengelas, kemahiran mengumpul objek dalam satu kumpulan yang sama. Okey, contoh ni. Okey. Nah, kemahiran ketiga mengukur menggunakan nombor. Okey, salinlah semua nota ni. Sebenarnya ni awak dah pernah tengok dah. Teacher dah pernah ulas di minggu-minggu yang sudah. Okey, yang keempat membuat inference. Okey, apa dia maksudnya? Kelima meramal, apa maksud meramal? Dan akhir sekali berkomunikasi, maksud berkomunikasi. Okey, hari Khamis atau hari Rabu terpulang pada darjah lah. Kalau darjah 5 hari Rabu, darjah 6 hari Rabu, darjah 5 hari Khamis, kita berjumpa balik, kita akan sambung menyalin nota nombor 7 sampai nombor 12 untuk KPS. Okey, jadi untuk hari ini sampai KPS 6 saja awak salin. Okey, itu sahajalah. Jadi untuk tahun 5 jumpa lagi pada hari setiap kali cakap tahun 5. Jadi tahun 6 kita jumpa lagi pada hari Rabu. Okey. Itu sajalah. Okey. So teacher ingin mengundur diri untuk tahun 5, kita berjumpa pada hari Khamis ini. Okey. Jadi itu saja daripada teacher. Teacher nak mengundur diri, kita jumpa lagi pada hari Rabu atau hari Khamis. Ya, jaga diri elok-elok, semoga berjumpa lagi. Alright, bye.